Kait basah ialah kait yang mempunyai maklumat di kedua sisi bahagian depan dan belakang. Setiap kait basah mempunyai soalan di satu sisi dan jawapan di sisi lain. Kait basah adalah aplikasi dari kesan ujian, yaitu penemuan bahwa ingatan jangka panjang bertambah apabila sebahagian masa pembelajaran dihabiskan untuk mendapatkan maklumat melalui pengujian dengan makhluk balas yang betul. Penggunaan kait basah dalam sisi pembelajaran dapat meningkatkan daya ingatan seseorang. Kami menggunakan 3 platform untuk membangunkan kad imbasan ini, iaitu PowerPoint, Canva dan juga Chat. Seterusnya kita masuk dalam cara bermain di PowerPoint. Flashcard akan diterangkan kepada pelajar. Pelajar perlu menekan buzzer untuk menjawab soalan. Pelajar yang paling cepat menekan buzzer akan mendapat peluang untuk memilih flashcard yang diingini. Selain itu, pelajar yang paling cepat dan menjawab dengan betul akan diberi markah. Baiklah, saya akan menerangkan cara bermain flashcards melalui aplikasi Canva. Flashcards akan ditayangkan dan flashcard adalah merujuk kepada buku teks pendidikan moral tingkatan 3 dan pelajar yang berjaya menekan buzzer paling cepat akan dapat menjawab flashcard tersebut dan akan diberikan merit. Manakala pelajar yang tidak dapat menjawab, guru memainkan peranan dalam menerangkan tajuk yang berkaitan dengan flashcard tersebut. Sekarang saya akan tunjuk cara untuk bermain chat, yaitu selepas tekan practice Ocast, Anda akan nampak beberapa soalan yang telah ditulis di hadapan halaman flashcard. Dan jika tekan soalan itu, akan muncul jawaban yang ditulis di belakang halaman flashcard. Kalau Anda tahu salah satu jawaban yang betul, Anda boleh tekan I untuk mendapat markah. Kalau Anda tak tahu jawaban, boleh tekan No Clue, tapi tak akan mendapat markah. Apabila selesai semua flashcard, maka keseluruhan akan muncul di akhir. Kebiasaannya, permainan di dalam bilik belajar memerlukan murid untuk mengangkat tangan sekiranya mahu menjawab soalan. Disebabkan pada masa sekarang, pembelajaran banyak dilakukan secara atas talian, penggunaan buzzer memudahkan guru untuk menjalankan aktiviti yang dirancang. Terdapat pelbagai aplikasi buzzer, tetapi Cosmobuzz adalah aplikasi yang paling mudah untuk digunakan. Pertama sekali, guru harus pergi ke laman sesawang cosmobuzz.net. Di sini terdapat 2 pilihan, iaitu Join Buzzer Room dan Host Buzzer Room. Untuk memulakan permainan, guru perlu memilih pilihan yang kedua, iaitu Host Buzzer Room. Room code akan dipaparkan di bahagian atas. Pemain perlu menekan Join Buzzer Room dan masukkan room code serta masukkan nama. Kemudian tekan Join. Buzzer yang belum ditekan berwarna merah. Selepas ditekan, ia akan bertukar menjadi warna hijau. Kembali kepada paparan host, di sini dapat kita lihat pemain yang menekan buzzer tersebut beserta masa yang dicatatkan di bahagian bawah. Untuk meneruskan pusingannya seterusnya, host perlu menekan reset buzzer. Kad imbasan yang dibangunkan di Canva mempunyai konsep yang sama seperti PowerPoint, iaitu murid perlu menekan buzzer untuk menjawab soalan. Apa yang membezakan ialah di Canva kami fokuskan kepada kad imbasan yang bergambar, di mana murid perlu meneka nilai-nilai yang terdapat melalui gambar yang dipaparkan. Kad imbasan yang dibangunkan di Canva merangkumi bidang 1, iaitu pengenalan moral tingkatan 3. Cara bermain permainan ini sama sahaja seperti PowerPoint, iaitu dengan menayangkan gambar-gambar dan murid perlu mereka apakah nilai yang terdapat di dalam gambar tersebut. Murid diberi masa untuk menekan buzzer dan menjawab soalan. Kemudian jawapan akan dipaparkan.
Ini adalah contoh-contoh soalan yang terdapat di dalam flashcard ini. Permainan diteruskan sehingga selesai permainan. Kad imbasan yang dibangkat di PowerPoint merangkumi bidang 2 dan 3 buku teks moral tingkatan 3. Pertama sekali, guru akan memaparkan kad imbasan kepada murid. Murid yang paling cepat menekan buzzer akan diberi peluang memilih mana-mana kad yang diinginkan lalu menjawab soalan tersebut. Sebagai contoh, murid mahu memilih kad imbasan yang pertama. Sekiranya jawapan yang diberikan adalah tepat, markah akan diberikan. Selepas habis sesi permainan, guru akan mengumumkan pemenang. Berikut adalah contoh-contoh soalan. Kad imbasan yang dibangkan di cek tidak memerlukan penggunaan buzzer kerana ia merupakan latihan selepas tamat sesi pembelajaran. Pelajar boleh mengakses soalan-soalan tersebut pada bila-bila masa sahaja. Pertama sekali kita ada di sini tekan practice all card. Kemudian kita pilih flashcard. Ini adalah contoh-contoh soalan yang merangkumi bidang 4 tingkatan 3. Di sini soalan dia, apakah kesan pengabaian undang-undang kemanusiaan antarabangsa? Dan pemain perlu menjawab soalan. Selepas menjawab soalan, perlu klik soalan tersebut. Sekiranya jawapan yang diberikan oleh pemain adalah betul, pemain boleh tekan kod it. Sekiranya jawapan yang diberikan pemain adalah salah, boleh tekan not quite. Okey. Di sini terdapat 10 soalan yang perlu dijawab. Di akhir permainan, markah akan dipaparkan kepada pemain. Seterusnya kita masuk dalam peraturan dan objektif permainan. Objektif permainan adalah untuk meningkatkan daya ingatan pelajar berkenaan topik yang telah dipelajari. Manakala peraturan permainan ini adalah jawapan yang betul akan diberi markah dan pemain disarankan untuk bermain dengan jujur. Sekian saya dari kumpulan kami. Sekian dan terima kasih.